KPM. Welah Cikgu Yati, lama tak jumpa Cikgu. Aduh, sihat Cikgu? Alah, sihat lah. Gini lah kita. Aduh. Dia buat apa Sarawak ni Cikgu? Jalan lah. Cuti-cuti ke? Cuti-cuti deh. Cuti-cuti Malaysia. Halang-halang kita duduk Sarawak ni Cikgu. Apa kata kita kelakar Sarawak? Boleh. Cikgu pandai kelakar Sarawak? Kita apa khabar? Alhamdulillah kami sihat je. Kita semua dah sedia nak belajar. Kita orang rasa apa yang kita akan belajar itu? Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih kepada semua yang sedang menonton Didik TV KPM. Abang Fizi kembali bersama-sama dengan anda. Harap semua yang sedang menonton Didik TV ini dalam keadaan yang gembira, tenang-tenang sentiasa. Hari ini kita akan belajar tentang sejarah tingkatan 4 penyerahan Sarawak kepada kerajaan British. Kita bersama-sama dengan Cikgu Nurhayati Muhammad Razan daripada SMK Mat Kilau Kuantan, Pahang. Apa khabar Cikgu? Sehat, alhamdulillah. Tapi kita bukan berdua. Kita ada murid-murid atas talian. Dan juga kita ditemani oleh jurubahasa kita iaitu Cikgu Nur Haslia Hairul Anwar daripada SK Pendidikan Khas Selangor Shah Alam. Ini dia Cikgu Nur Haslia kita ni, cantik orangnya. Baik Cikgu. Cikgu kenalkan kawan-kawan saya Cikgu yang berada di atas talian Cikgu. Silakan Cikgu. Jadi Cikgu nak kenalkan murid-murid yang akan bersama-sama kita di atas talian pada hari ini. Okey, jadi Cikgu minta mereka perkenalkan nama dan juga apa cita-cita mereka lah, kan? Okey, jadi yang pertama Aisyah. Silakan Aisyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Aisyah. Saya dari Sekolah Menengah Wangsa Melawati. Okey, apa Aisyah, cita-cita Aisyah nak jadi apa ya? Cita-cita mungkin jadi pelukis. Pelukis. Wow, hebat sekali cita tu. Okey, selain daripada Syah, kita ada siapa lagi Cikgu? Kita ada Shushmita. Shush. Silakan Shush, kenalkan diri. Hai, salam sejahtera. Salam sejahtera. Nama saya Shushmita Deodas daripada SMK Wangsa Melawati juga. Cita-cita saya nak jadi seorang doktor. Doktor dalam bidang apa tu? Tak berapa sure, tapi dalam bidang patologi kot. Patologi, Patologi. Dia dah ada fokus dah tu ya. Tadi kita kenal dengan 2 murid perempuan. Jadi kita ada 2 juga murid lelaki yang bersama-sama dengan kita. Okey. Jadi kalau tadi daripada SMK Wangsa Melawati, saya perkenalkan murid daripada sekolah saya sendiri, Zarif. Zarif, perkenalkan Zarif. Zarif pun tak nampak tu Zarif. Zarif hilang. Okey. Ada pun Zarif. Zarif, silakan kenalkan diri Zarif. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Salam. Saya Muhammad Zarif bin Iji Adi dari Sekolah Menengah Kebangsaan Mat Kilau. Boleh panggil Zarif. Apa awak punya cita-cita Zarif? Nak jadi chef. Chef Jarang kita dengar ni Cikgu nak jadi chef ni. Dia kena bagi saya rasa dulu. Betul. Kan? Okey, dan kita ada seorang lagi. Okey, Aisyah, sedia perkenalkan diri? Okey. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Aisyah bin Zanzuri dari SMK Wangsa Melawati. Cita-cita saya nak jadi seorang cyber security. Hebat-hebat ya? Murid-murid kita pada hari ini Cikgu ya. InsyaAllah. Baik Cikgu, teruskan dengan kita punya pembelajaran pada hari jadi ini. kita teruskanlah tanpa mengangkat masa. Jadi untuk hari ini, sebab tadi kita pun dah terangkan bahawa kita akan fokus kepada tajuk penyerahan Sarawak. Jadi pada hari ini objektif yang murid-murid akan diharap dapat capai pada akhir pengajaran kita, pembelajaran kita ialah pertama, kita dapat memerihalkan penyerahan Sarawak oleh kerajaan Brok kepada kerajaan British. Kemudian kita akan fokus kepada untuk murid-murid dapat menghuraikan penentangan yang dilakukan oleh penduduk tempatan terhadap penyerahan Sarawak ini. Dan seterusnya, dan tentulah kita akan belajar juga apakah nilai yang kita
dapat peroleh daripada topik iaitu nilai menghargai kepentingan kepimpinan tokoh terdahulu dalam membina negara. Faham, Cikgu. Jadi kita terus pergi kepada apakah sebenarnya faktor yang menyebabkan penyerahan Sarawak ini oleh Empire Brooke ni sebenarnya. Okey. Jadi semua ni berlaku selepas Perang Dunia yang Kedua. Jadi apabila berlaku Perang Dunia Kedua sebenarnya ada banyak masalah yang antaranya ialah dari segi ekonomi lah. Ya, jadi ini terkesan juga kepada pentadbiran Brooke di Sarawak. Oleh itu, okey, kita lihat yang itu masalah keuangan ini merupakan masalah ataupun faktor yang ketiga lah seperti yang ada pada paparan. Okey, tetapi sebelum itu kalau kita lihat masalah yang pertama sebenarnya ialah daripada Charles Wyner Brooke itu sendiri yang tidak mempunyai pewaris. Jadi apabila dia tidak mempunyai pewaris dan dia juga enggan menyerahkan pewarisan dia itu kepada anak saudaranya, menyebabkan ini adalah antara faktor yang menyebabkan Charles Wyner Brooke ini ingin menyerahkan Sarawak kepada kerajaan British. Selain itu kita lihat kerajaan British pada ketika itu mendesak untuk mendapatkan Sarawak. Okey, ini adalah bagi tujuan untuk menguasai kekayaan dan juga untuk memastikan kepentingan pelaburan kerajaan British di Sarawak itu terjamin. Okey, jadi dari segi masalah keuangan itu ialah dah tentulah bila perang, kesan Perang Dunia ini sebenarnya telah menjejaskan kepada ekonomi itu sendiri dan Sarawak terjejas menyebabkan banyak kemudahan yang perlu diperbaiki. Jadi inilah sebenarnya yang menyebabkan pentadbiran Brooke itu mengambil keputusan untuk menyerahkan Sarawak kepada kerajaan British. Okey, jadi kita lihat apakah sebenarnya kronologi penyerahan Sarawak ini. Bermula daripada dia sebenarnya bermula pada 11 September 1945. Okey, apabila kita belajar apa yang berlaku di negara kita ketika itu ialah apabila tamatnya pendudukan Jepun, kemudiannya British sebelum mengambil alih, adanya pentadbiran tentera. Jadi begitu juga yang berlaku di Sarawak, iaitu British Borneo Civil Affairs Units dilaksanakan dalam pentadbiran di Sarawak. Kemudian pentadbiran British atau British Military Administration dilaksanakan di negeri Sarawak dan juga di Sabah pada September 1945 dan seterusnya. Okey, kita lihat penyerahan Sarawak ini dilakukan pada 1 Julai 1946. Tetapi, kita lihat dia punya perinciannya ialah pada slide seterusnya. Apa sebenarnya proses-proses yang berlaku sehinggalah pada penyerahan Sarawak itu sendiri pada kerajaan British. Okey, cikgu harap murid-murid talian perhatikan pada paparan. Okey, dia bermula daripada 28 Februari 1945 apabila surat pejabat tanah jajahan British di London ini telah menghantar surat kepada kerajaan pimpinan Wyner Brooke, yang mana kerajaan British ini ingin meminta ataupun mendesak sebenarnya kerajaan Brooke ini menyerahkan Sarawak kepada British. Dan disebabkan oleh berbagai faktor yang telah kita bincangkan tadi, Wyner Brooke dia telah memaklumkan persetujuan. Jadi apabila persetujuan telah diperoleh, maka proses seterusnya ialah untuk mendapatkan kita kata persetujuan daripada ketua-ketua tempatan. Jadi di sinilah peranan yang dimainkan oleh setiausaha Charles Wyner Brooke yang bernama Gerard T. McBrien. Okey, apa yang dilakukan? Pertama, dia mendapatkan persetujuan. Jadi di sini akan kita lihatlah persetujuan. Cara yang dilakukan untuk mendapatkan persetujuan itu sebenarnya nanti akan membawa kepada pelbagai reaksi. Okey, jadi yang pentingnya dalam proses ini kita tahu bahawa dokumen telah pun berjaya mendapat Gerard ni telah berjaya mendapat tanda tangan ketua tempatan. Tetapi untuk makluman juga ataupun untuk pengetahuan murid-murid di atas talian dan juga murid-murid di luar, kita kena ingat bahawa persetujuan ini tidak diketahui oleh penduduk Sarawak itu sendiri. Jadi seterusnya apa yang berlaku ialah proses untuk mendapatkan kelulusan Majlis Negeri dan penduduk Sarawak. Jadi inilah yang berlaku menyebabkan British telah menghantar 2 ahli parlimennya ke Sarawak untuk mendapatkan persetujuan rakyat. Kita pergi pada prosesnya lah. Jadi inilah hasil tinjauan yang dilakukan. Maka boleh kita katakan secara kesimpulan. Jadi murid-murid boleh nampak apa di hasil keputusan atau tinjauan yang dilakukan oleh government ini, iaitu sebahagian penduduk peribumi Sarawak dah tentulah menentang. Walaupun ada yang menentang, masih ada yang menyokong. Jadi orang Cina Sarawak ini menyokong penyerahan dan ada penduduk ni sebenarnya tak tahu pun apa-apa maklumat berkaitan penyerahan Sarawak. Jadi ini telah membawa kepada tindakan Majlis Negeri mengeluarkan rang undang-undang
dan untuk membuat undian di dalam majlis negeri. Dan hasilnya kita dapati bahawa pro penyerahan telah menang. Jadi itulah yang sebenarnya membawa kepada penyerahan Sarawak kepada kerajaan British pada 1 Julai 1946 itu sendiri. Faham, cikgu? Jadi itu adalah proses yang mana inilah yang pada kita kata objektif yang pertama tadi untuk memeriahkan penyerahan Sarawak kepada kerajaan British. Okey, jadi kita teruslah sebenarnya kepada soal jawab dengan murid-murid di atas talian. Okey, jadi cikgu minta murid-murid bersedia dengan 3 soalan. Baik. Tuliskan jawapan masing-masing dan kita bacakan soalan yang pertama dahulu. Okey, soalannya ialah apakah peranan GAMAMS dalam proses penyerahan Sarawak ini? Apakah Okey, peranan? siapa GAMAMS? Ya, GAMAMS. Jadi, kawan-kawan tengah menulis sekarang ni. Okey. Siapa cepat dia akan dapat markah, kena cikgu, cepat ya? Kita akan berikan markah kepada Baik. mereka. Okey, nampaknya. terus. Adakah yang nak jawab? Terus keluarkan, tuliskan tunjukkan paparan jawapan masing-masing. Baik. Okey. Tengah gigih cikgu nampaknya. Gigih, ya. Tapi dalam peperiksaan Syuz kita tak Zarif, boleh Aisyah nak dan lama Syah. sangat, nanti tak sempat nak menjawab soalan-soalan lain. Betul. Cepat, Okey. cepat. Siapa cepat angkat dulu, okey? Alright. Okey, apa jawapannya? Aisyah, apakah jawapannya Aisyah? Peranan GAMAMS ialah mendapatkan persetujuan daripada ketua tempatan dan membuat tinjauan terhadap reaksi penyerahan Sarawak. Okey, kita terus. Jadi betul lah ya. Dia membuat tinjauan sebab laporan yang diserahkan itu ialah laporan berkaitan dengan tinjauan terhadap penyerahan Sarawak itu kemudiannya dibawa ke majlis negeri. Okey, kita pergi kepada soalan yang kedua. Okey, yang lain bersedia. Okey, apa keputusan daripada tinjauan yang dilakukan oleh GAMAMS tadi, apa keputusan yang dicapai undian oleh Majlis Negeri berhubung keputusan tinjauan GAMAMS dan Rhys William. Okey. Tapi saya dah tertekan dah ni. Okey, kita abaikan soalan ini sebab saya dah tertekan jawapan. Jawapannya pro penyerahan menang 19 berbalas 16. Itu dia. Sebenarnya baik. kan. Soalan ketiga Soalan ketiga. lah. Okey, kita pastikan soalan ketiga. Okey. Baik, cikgu. Tadi cikgu Aisyah punya markah berapa, cikgu? Aisyah punya nanti kita bagi markah ya. Okey, baik. Soalan ketiga, bila dan di manakah pengisytiharan Sarawak dilaksanakan? Ini senang je ni. Seorang lagi cepat. Siapa cepat dia akan dapat. Okey. Baik, nampaknya. Okey, Zarif. Zarif, silakan Zarif. Zarif, tunjukkan paparan. Nampak tak jawapan? Bacakan Zarif. Cuba bacakan apakah jawapan anda, wahai Zarif. Penyerahan Sarawak kepada kerajaan British pada 1 Julai 1946. Ya, betul. 1946? Betul, cikgu. Betul sangat. Tepat sekali. Yeay. Jadi sekarang ni pelajar murid-murid lelaki kita telah mendapat. Okey, saya berikan 3 bintang kepada Aisyah dan juga 3 bintang kepada Zarif. Okey. Tepuklah sikit kawan-kawan. Masing-masing dia kata tak puas hati. Tak apa, kita ada lagi segmen seterusnya. Jadi tunggu dulu. Okey, kita akan banyak lagi perbincangan untuk slot seterusnya. Baik, kita rehat dulu, cikgu. Kita rehat dulu. Minum air dulu. Kita kembali selepas ini. Jangan ke mana-mana. Terus menonton Didik TV KPM. Didik TV KPM. Selamat kembali menonton Didik TV KPM. Macam okey, harap semua dalam keadaan yang baik-baik seadanya. Hari ini Abang Fizi bersama dengan Cikgu Yati kita ni belajar tentang penyerahan Sarawak kepada kerajaan British. Baik, Cikgu, teruskan Cikgu dengan pembelajaran kita pada hari ini. Okey, kita akan teruskan. Kalau tadi kita bincangkan tentang faktor penyerahan Sarawak, jadi kita akan lihat apabila berlaku penyerahan, dah tentu akan menimbulkan reaksi. Reaksi ni untuk makluman murid-murid semua adalah tindak balas terhadap sesuatu keputusan. Jadi tindak balas ini kita akan lihat tindak balas dalam kalangan penduduk Sarawak itu sendiri. Okey, jadi di sini kalau kita lihat reaksi ini ada 2 bentuk reaksi. Pertama adalah golongan yang menentang penyerahan Sarawak itu
Okey, dan juga golongan yang menyokong penyerahan Sarawak. Okey, jadi bagi golongan yang menentang penyerahan Sarawak ini golongan ini diketuai oleh Dato' Patinggi Abang Haji Abdillah. Okey, cikgu ulang sekali lagi, Dato' Patinggi Abang Haji Abdillah. Kemudian bagi golongan yang menyokong penyerahan Sarawak ini, maka golongan ini telah diketuai oleh Datuk Bandar Abang Haji Mustafa dan Datuk Amar Abang Haji Sulaiman. Jadi kena ingat nama-nama yang cikgu sebutkan ini. Okey, kita akan teruskan sebenarnya apakah faktor, kita lihat dulu apakah faktor yang menyebabkan golongan yang menyokong penyerahan Sarawak ini. Jadi reaksi penduduk tempatan yang menyokong ini dah tentulah ada sebab-sebab mereka tersendiri. Jadi faktor yang pertama ialah mengikut pandangan mereka. Ini kita lihat dari konteks mereka yang bersetuju ialah mereka anggap penyerahan Sarawak kepada kerajaan British ini dapat memajukan negeri Sarawak. Apatah lagi keadaan Sarawak yang telah pun berlaku banyak masalah selepas berlakunya perang. Jadi dah tentulah untuk membangunkan ekonomi, penyerahan Sarawak kepada kerajaan British ini merupakan satu langkah yang mereka anggap dapat memajukan negeri. Kemudian selain memajukan negeri, pandangan mereka penyerahan ini juga dapat memajukan penduduk tempatan itu sendiri. Jadi di sinilah kita lihat melalui penubuhan Young Malay Association, mereka ini telah menganggap ataupun berpandangan bahawa dengan penyerahan Sarawak ini bukan sekadar memajukan negeri tetapi memajukan ekonomi dan sosial penduduk Sarawak. Dan faktor yang ketiga ataupun sebab ketiga mereka menyokong, golongan-golongan yang menyokong ini ialah kerana adanya peluang-peluang pekerjaan yang diperoleh oleh penduduk tempatan dalam pentadbiran pentadbiran di Sarawak. Jadi antaranya ialah golongan intelektual Sarawak ini telah diberikan peluang untuk mengisi jawatan-jawatan dalam perkhidmatan awam. Jawatan-jawatan ini bukan jawatan yang biasa tetapi jawatan tinggi. Antaranya ialah jawatan sebagai peguam, doktor dan jurutera. Jadi dah tentulah dengan ada peluang yang diberikan oleh British, itu memberikan gambaran bahawa British akan memberikan, satu masa nanti akan memberikan kemerdekaan kepada mereka. Itu pada pandangan mereka yang menyokong penyerahan Sarawak ini kepada kerajaan British. Baik, cikgu. Jadi sebelum tadi kita sikit saja yang menyokong ni, jadi kita ada soal jawab dengan murid-murid kita dalam talian. Jadi Abang Fizi cikgu nak uji mereka ni, cikgu. Kita ujilah. Baik, cikgu. Macam mana cikgu kita uji dia orang ni? Okey, Abang Fizi ada soalan pada Abang Fizi. Baik. Kita minta murid-murid ini pilih soalan daripada 1 hingga 4. Kita bermula. Abang Fizi lah pilih siapa dulu. Kita mulakan dengan Syus dulu. Jadi penyataan ini apabila Abang Fizi pilih, bacakan penyataan terus jawab betul atau salah ya murid-murid. Baik. Di tangan Abang Fizi sekarang ni ada 4 sampul ya. Sila pilih Syus. 1, 2, 3 dan 4. Syus 1. Syus pilih yang nombor 1, cikgu. Okey. Baik, soalannya berbunyi begini. Dengarkan baik-baik, Syus. Datuk Patinggi Abang Haji Abdillah mengetuai kumpulan penyokong penyerahan Sarawak. Betul atau salah? Salah. Okey, salah. Kalau betulnya Syus ingat tak apa jawapan dia? Kalau yang betul, Datuk Patinggi Abang Haji Abdullah, beliau menentang penyerahan Sarawak. Ya, betul. Jadi jawapan yang diberikan oleh Syus ni betul. Jadi yang menyokong sebenarnya ialah Datuk Bandar Abang Haji Mustafa dan juga Datuk Amar Abang Haji Sulaiman. Okey, pergi pada yang kedua. Kita berikan 3 bintang kepada Syus. 3 bintang kepada Syus. Okey. Kita pergi pada seterusnya. Kita nak Syah. Syah, silakan Syah. Pilih Syah, ada 3 lagi sampul yang dekat tengah Abang Fizi ni, Syah. Cepat Syah. Syah pilih yang mana? Nombor 3. Nombor 3. Okey, baik. Soalannya berbunyi begini. Young Malay Association ataupun YMA merupakan golongan anti penyerahan, telah menubuhkan cawangannya di Sibu, Kalaka dan Miri. Betul atau salah, Syah? Salah kot. Ada kod-kod ya. Betul ke salah? Salah. Kunci Salah. jawapan. Kunci? Ya, okey. Cikgu Baik. komen.
Abang Fizi boleh berikan markah 3 bintang kepada Aisyah. Okey. Baik, Jawapannya, okey, yang Malay Associate ni adalah golongan pro penyerahan. Okey, dia menyokong kepada penyerahan Sarawak itu. Okey, kita terus pada soalan yang seterusnya pada murid yang seterusnya. Aisyah dengan Zarif. Siapa nak jawab, angkat tangan. Okey, baik. Aisyah, sila pilih, ada 2 ni. Nombor 2 ke nombor 4 ni? Nombor 2. Nombor 2. Baik, kita akan bacakan soalan dalam sampul nombor 2. Soalannya berbunyi begini. Datuk Bandar Abang Haji Mustapa berpendapat bahawa penyerahan Sarawak kepada British mampu memajukan negeri ini. Betul atau salah? Silakan jawapan anda. Jawapan dia betul. Betul, ya, cikgu. Betul. Kita bagi 3 markah. 3 dan markah. kita ada soalan yang terakhir. Kita terus kepada Zarif lah. Okey, Zarif. Silakan, Zarif. Zarif. Jadi Abang Fizi bacakan terus soalannya sebab dah tak ada pilihan dah. Baik. Kan? Soalan ini memang agak susah sikit, Zarif. Dengarkan baik-baik ya. Pengisian jawatan penting ramai intelektual Sarawak dalam perkhidmatan kerajaan meyakinkan rakyat bahawa British akan memberikan taraf berkerajaan sendiri kepada Sarawak. Betul atau salah? Silakan, Zarif. Betul. Okey, kita rasa hari ini murid-murid kita memang memberikan fokus dalam penerangan yang cikgu berikan tadi. Yeay! Kita berikan markah 3 juga, 3 bintang kepada Zarif dan kita ucapkan tahniah kepada semua kerana dapat menjawab soalan ini dengan tepat sekali. Dengan jayanya. Dengan jayanya. Baik, kita rehat seketika. Kita kembali selepas ini. Jangan ke mana-mana, teruskan menonton Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Selamat menonton Didik TV, kawan-kawan. Terima kasih. Abang Fizi masih lagi bersama-sama dengan anda, ditemani oleh Cikgu Yati kita. Kita belajar tentang sejarah pada hari ini ya. Sejarah tingkatan 4 penyerahan Sarawak kepada kerajaan British. Cikgu, teruskan cikgu. Okey, jadi untuk cikgu nak ingatkan murid-murid yang ada menonton, okey, yang bersama-sama kita belajar pada hari ini, okey, sila buka buku teks muka surat 109 kerana dalam perbincangan kita akan bincangkan tentang faktor penentangan penduduk tempatan terhadap penyerahan Sarawak. Baik, cikgu. Jadi kita akan minta murid-murid untuk merujuk buku. Kawan-kawan di rumah buka rujuk ya. buku ya. Okey. Buku Jadi teks kita sejarah. pergi kepada faktor yang menyebabkan ini adalah tokoh yang tadi kita bincangkan, tokoh yang telah mengetuai ataupun memimpin golongan yang menentang ataupun kita kata anti penyerahan Sarawak, iaitu Datuk Patinggi Abang Haji Abdillah. Okey, ini adalah petikan kata-kata beliau yang mana me and my people would never agree with the cession of Sarawak to the British Crown. Okay, we cherish the independence of the state where we were born. Jadi ini maksudnya betapa tegasnya Datuk Patinggi Abang Haji Abdillah ini sebenarnya inginkan Sarawak ini ditakbir oleh penduduk Sarawak itu sendiri. Okey, jadi kita akan lihat apakah faktor yang menyebabkan Datuk Patinggi Abang Haji Abdillah dan juga penduduk-penduduk yang bersama-sama beliau ini menentang penyerahan Sarawak. Jadi faktor yang pertama ialah penyerahan Sarawak ini sebenarnya adalah bertentangan dengan Perlembagaan 1941. Yang mana kalau kita lihat di dalam prinsip ke-8 Perlembagaan 1941 ini yang menerangkan bahawa kerajaan Brooke akan memberikan ataupun memimpin ataupun melatih penduduk tempatan untuk mentadbir kerajaan sendiri. Jadi tindakan ini sebenarnya dianggap bersalahan bercanggah dengan apakah yang telah dipersetujui. Jadi ini juga telah menafikan hak rakyat Sarawak untuk mentadbir Sarawak itu. Kemudian kalau kita lihat faktor kedua ialah keputusan ini sebenarnya telah mengetepikan wasiat Charles Brooke yang mana kalau kita lihat daripada proses penyerahan Sarawak itu sebenarnya tanpa ada perbincangan dengan Raja Muda Brooke. Raja Muda Sarawak. Kan kita tahu bahawa adanya anak saudara Charles Brooke ini yang mana beliau juga sebenarnya tidak bersetuju dan tidak pun
dibawa berbincang. Jadi ini sebenarnya menyebabkan apa kita kata menimbulkan perasaan menimbulkan konflik yang membawa kepada penentangan, dan yang paling penting sebenarnya kepada penduduk Sarawak itu sendiri kerana cara yang dilakukan oleh Mac Bryan. Kalau sesiapa yang masih ingat tadi, Mac Bryan ni merupakan setiausaha sulit. Setiausaha sulit yang mana telah diberikan tanggungjawab untuk menjayakan proses penyerahan Sarawak ini kepada kerajaan British, dan cara yang dilakukan oleh Mac Bryan ini adalah secara tipu muslihat untuk mendapatkan persetujuan ketua tempatan, yang mana menggunakan cara tekanan, mendesak, kemudian pujukkan dan juga sogokan. Dan selain itu kita tahu bahawa di dalam proses itu yang dilakukan oleh Gerard T. Mac Bryan ini sebenarnya tidak diketahui oleh penduduk tempatan Sarawak itu sendiri. Sehinggalah kerajaan British menghantar tadi kita lihat dua ahli parlimen itu Gammams dan Rhys Williams. Okey, ini adalah bentuk-bentuk penentangan. Ada 7 bentuk penentangan yang dilakukan terhadap penduduk Sarawak terhadap penyerahan ini. Yang pertama, mereka ini mengadakan persidangan. Okey, jadi kalau kita lihat persidangan yang ini. Okey, persidangan ini telah dilakukan oleh Pergerakan Pemuda Melayu. Okey, Pergerakan Pemuda Melayu dan juga oleh Barisan Pemuda Sarawak. Begitu juga antaranya ialah Persatuan Kebangsaan Melayu Sarawak, PKMS. Mereka telah mengadakan persidangan, dan dalam persidangan ini sebenarnya objektif mereka ialah mereka akan mengadakan demonstrasi pada setiap 1 Julai untuk menegaskan tentang penentangan mereka terhadap penyerahan Sarawak. Kemudian kalau kita lihat faktor yang kedua. Okey, faktor yang kedua ialah demonstrasi. Jadi demonstrasi ini dilakukan pada 30 Oktober 1946. Itu adalah demonstrasi yang pertama yang dilakukan oleh penduduk Sarawak, yang mana ketika itu kita lihat mereka mengadakan demonstrasi semasa kedatangan Gubernur Sarawak yang pertama, iaitu Sir Charles Arden Clark. Okey. Yang ketiga, yang ini dilakukan oleh penjawat awam ataupun kita kata kaki tangan kerajaan. Yang mana, kita lihat di sini ada seramai 409 orang kaki tangan awam telah meletakkan jawatan sebagai tanda protes bahawa mereka ini tidak setuju dengan penyerahan Sarawak. Selain daripada golongan pekerja ataupun kaki tangan awam ini, kita lihat juga tindakan yang dilakukan oleh pelajar, iaitu seramai 56 orang pelajar Maktab Perguruan Melayu Sarawak juga telah mengambil tindakan untuk berhenti atau menamatkan pengajian mereka. Okey. Yang keempat, kita kata kuasa wanita. Jadi wanita bukan sekadar di rumah, tetapi wanita juga memainkan peranan yang sangat penting dalam penyerahan Sarawak, dalam menentang penyerahan Sarawak. Jadi kita tahu bahawa inilah tokoh, iaitu Cikgu Lily Aberwin. Okey, selain Cikgu Lily, kita ada juga Dayang Fauziah. Kemudian kita ada Cikgu Ajibah Abul, yang mana mereka ini sebenarnya atas kita kata mewakili kaum wanita bersama-sama dengan penduduk tempatan Sarawak yang lain, mereka telah berkunjung rumah ke rumah untuk memberikan kesedaran kepada penduduk Sarawak agar bersama-sama menentang penyerahan Sarawak ini kepada kerajaan British. Cikgu Lily dengan Cikgu Dayang, Cikgu okey. Jadi selain daripada itu, dah tentulah penentangan ini sebenarnya tidak akan berkesan tanpa ada penglibatan daripada akhbar. Jadi akhbar sebenarnya memainkan peranan yang amat penting dalam memberikan penyebaran tentang sesuatu perkara. Jadi di sini kita lihat peranan yang dimainkan oleh akhbar, terutama sekali Akhbar Utusan Sarawak sebagai satu media yang menyampaikan kritikan penduduk terhadap penyerahan Sarawak itu. Okey, jadi antaranya saya nak petik dalam buku teks juga murid-murid boleh dapat petikan ini, yang mana kita lihat salah satu artikel yang bertajuk Kerajaan British Menipu Rakyat. Ini adalah petikan akhbar yang telah disiarkan pada 7 November 1949 sebagai tanda protes dan menulis surat bantahan. Jadi kita lihat ada faktor Okey, kita pergi kepada faktor yang itu menulis surat bantahan. Jadi surat bantahan ini sebenarnya dihantar oleh Pergerakan Pemuda Melayu yang menghantar surat bantahan
ke London. Okey, dan rukun 13. Okey. Jadi rukun 13, pernah dengar tu rukun 13? Pernah cikgu. Jadi rukun 13 ni adalah satu kita kata pertubuhan ataupun satu pertubuhan lah yang sebenarnya yang telah dipimpin oleh Awang Ramli, Mursyidi Siddiq dan juga Bujang Sutong, yang mana mereka ini menubuhkan satu pertubuhan untuk mensasarkan fokus mereka ialah untuk menghapuskan pegawai tinggi British. Pemberontakan cikgu. Pemberontakan. Kenal nama Rosli Dobi? Kenal cikgu. Jadi penduduk Sarawak saya rasa sangat sinonim dengan nama Rosli Dobi. Rosli Dobi merupakan ini adalah kita lihat watak-watak yang penting yang ada dalam sejarah Sarawak, yang mana kita lihat berlaku satu peristiwa yang telah menggemparkan kerajaan British itu sendiri, iaitu dengan pembunuhan Sir Duncan Stewart. Jadi di sinilah yang kita lihat kemuncak daripada tindakan yang telah dilaku, maksudnya konflik yang timbul dalam kalangan penduduk ini dengan pimpinan anggota rukun 13. Jadi mereka telah membawa tindakan pembunuhan Sir Duncan Stewart. Okey, mesyuarat telah dijalankan pada 3 Disember, dan kalau kita lihat apabila Sir Duncan Stewart itu telah dibunuh oleh Mursyidi Rosli Dobi, jadi akhirnya pembunuhan ini telah dijadikan alasan kepada kerajaan British untuk memberikan tekanan kepada kumpulan anti penyerahan ini untuk mereka menghentikan tindakan mereka. Jadi kerajaan British telah menutup pejabat parti-parti ataupun pertubuhan-pertubuhan Melayu di Sarawak. Dan juga kalau kita lihat Rosli Dobi, Mursyidi Siddiq, Awang Ramli dan Bujang Sutong ini telah dijatuhkan hukuman gantung. Nama rukun 13, maknanya sebenarnya anggota rukun 13 ini terdiri pada 13 orang anggota. Jadi selain daripada 4 orang ini yang telah dijatuhkan hukuman gantung, anggota-anggota lain juga telah dikenakan hukuman yang juga dikatakan agak keras, iaitu mereka telah dihukum penjara. Jadi dipenjarakan, dan inilah kepada kita katakan kejayaan British menyekat gerakan anti penyerahan di Sarawak. Faham cikgu. Jadi ada 13 orang, jadi mereka menubuhkan rukun 13 cikgu ya. Tapi kita kena, kalau kita lihat Rosli Dobi ni sebenarnya remaja. Betul lah. Murid-murid kita di atas talian ni remaja. Seusia dengan mereka lah saya kira. Jadi mempunyai semangat yang sangat kental dan sanggup berkorban nyawa untuk mempertahankan kata apa yang mereka perjuangkan. Ya. Baik cikgu, teruskan cikgu. Kita pergi pada aktiviti soal jawab. Jadi kita ada soalan. Okey, jadi pada murid-murid atas talian, dalam talian, okey, di bahagian atas kita ada bentuk-bentuk penentangan, kita ada persidangan. Bentuk penentangan kedua ialah dengan meletak jawatan beramai-ramai, bantahan golongan wanita, kemudian adanya akhbar utusan Sarawak dan penubuhan kumpulan rukun 13. Jadi di bawah merupakan penyataan. Jadi murid-murid diminta untuk suai padankan jawapan yang tepat. Jadi kita kira siapa cepat dia dapat markah. Baik. Kalau dah bersedia silakan buat apakah yang cikgu tulis kat slide ini. Okey, cepat kawan-kawan, cepat. Okey. Cikgu, menarik betul lah cikgu ya, penyerahan Sarawak ni kepada kerajaan British ya, topik ni. Nampaknya keempat-empat mereka yang tengah bersedia tekun. ni. Siapa yang paling cepat akan dapat markah. Ingat setakat ini lelaki mendahului dengan 6 markah. Baik, Syus. Okey. Cikgu. Syus yang angkat tangan dulu cikgu. Okey, cepat teruskan. Silakan, persidangan. Syus. Persidangan padankan dengan Johari Anang dan Syarkawi Osman. Okey. Letak jawatan beramai-ramai, 409 orang, kaki tangan awam dan guru. Kita stop dulu. Susmita dia nak pulun semua ni kita berikan. Tapi sebab dia jawab 2 soalan, jadi betul tak? Betul persidangan dan meletak jawatan ini. Ya, betul. Jadi dia dapat 2 soalan betul. Jadi ada 6 markah. Okey, kita beri peluang yang lain juga. Bantahan golongan wanita siapa? Okey, Syus dapat 6. Baik. Okey, Zarif. Silakan Zarif. Bantahan golongan wanita. Bantahan golongan wanita. Saya padankan dengan kunjungan rumah ke rumah
untuk kempen. Okey. Cikgu. Abang Fizi macam mana? Saya rasa betul, cikgu. Ya, betul sekali. Ya. Okey, 3 markah pada Zarif. Okey, akhbar utusan Sarawak. Okey, saya padankan dengan jawapan yang tepat. Okey, Aisyah. Silakan Syah. Akhbar utusan Sarawak untuk kerajaan British menipu rakyat. Kerajaan British ini sebenarnya dia apa yang dia punya tajuk artikel ya. Okey, jadi sekarang ni Syah 3 markah. ya 3 markah. Jadi Baik, satu lagi lah penubuhan kumpulan rukun 13. Jadi siapa jawab ni? siapa nak tu? Tapi kita kena bagi ekstra sebab kena jawab ekstra lah kan. Okey. Siapa yang tak dapat markah lagi? Saya rasa Aisyah. Okey, okey. Aisyah. Silakan Aisyah. Aisar. Jawapan dia sasaran untuk membunuh pegawai tinggi British. Susahnya. Susahnya. Jawapan. Okey, tapi sebab dia nak dapatkan 3 markah. Okey, siapakah antara tokoh-tokoh dalam rukun 13 ni? Sebut satu nama. Rosli Dobi. Betul. Ya, betul. Okey. Baik. 3 tambah 1. 3 tambah 1. Okey, so itu Baik. saja soal jawab kita untuk ni. Senang sangat sebenarnya. Senangnya, cikgu. Murid-murid kita ni sebenarnya memang sangat fokus dalam menjawab soalan ataupun belajar pada hari ini ya. Baik, cikgu. Semangat. Yang seterusnya, cikgu. Okey, dah betul lah tu jawapannya. Jadi kita ada satu soalan respon terhad. Okey, di sini saya berkongsi sahaja. Okey, bagi soalan respon terhad ini biasanya soalan untuk kertas 2. Okey, soalan saya terus pergi mengapa. Mengapa maksudnya kerana. Maksudnya dia ingin calon ataupun kita kata murid-murid mesti memberikan sebab penduduk tempatan menentang penyerahan Sarawak. Jadi saya kongsikan ini contoh jawapan cara jawapan yang biasanya lazim saya jumpa dalam kalangan murid-murid saya di sekolah lah. Okey, ada yang pandai-pandai dia nampak 2 markah, dia pandai-pandai tulis 1 dan 2. Okey, jadi sebenarnya Abang Fizi dan juga mungkin murid-murid dalam talian dan murid-murid di rumah juga, cara ini salah. Salah, cikgu ya? Salah. Kita tak boleh nak pandai-pandai nak tuliskan 1 roman, 2 roman kerana memang dia minta supaya kita berikan ayat yang lengkap. Jadi untuk kita mengatasi kekurangan ataupun peluang untuk kita hilang markah, ini adalah cara jawapan yang disarankan untuk soalan yang sama. Pertama, kita ambil daripada petikan iaitu penduduk tempatan menentang, menentang dengan kerana bertentangan. Ini fakta. Okey, kemudian ni huraian. Kemudian kita pergi selain itu. Ini adalah penanda wacana bagi fakta yang kedua dan seterusnya kita lihat murid juga memberikan huraian. Walaupun 2 markah, tapi contoh jawapan yang diberikan di sini dia telah lebih daripada markah yang diminta. Jadi tak salah ya, sebenarnya lebih baik kita memberi jawapan yang lebih berbanding daripada kita menjawab dengan dalam bentuk yang tidak dibenarkan. Okey, kita disoal dalam bentuk ayat esei, maka kita mesti memberi jawapan dalam bentuk karangan yang lengkap. Ya, baik. Terima kasih kepada Cikgu Yati kita. Ingat tu ya, kita kena faham kehendak soalan itu sendiri. Baik, kita rehat seketika. Kita kembali selepas ini. Didik TV, KPM. KPM. Didik TV KPM. Selamat kembali menonton Didik TV KPM. Masih lagi bersama dengan Fizi hari ini. Macam okey, hari ini kita nak teruskan pembelajaran kita tentang penyerahan Sarawak kepada kerajaan British dalam sejarah tingkatan 4. Silakan Cikgu Yati. Ya, Abang Fizi. Okey, dan juga anak-anak murid cikgu yang cikgu kasihi. Jadi sebelum kita tamat, cikgu rasa tak lengkap. Cikgu ingin memberikan satu lagi hadiah kepada murid-murid cikgu. Cikgu akan bacakan sajak. Silakan Cikgu Yati dengan deklamasi Terimalah sajak dari sajak. cikgu seadanya ya. Okey. Jadi sajak ini adalah okey, dengarkan sajak saya. Silakan Cikgu. Wahai pemuda bercita suci, kenalkan Sarawak negara kita yang asli. Meskipun bagaimana ancaman akan terjadi, hendaklah sehidup semati
mengibarkan bendera, menggambarkan hati, menunjukkan rupa bangsa dan negeri, mengenalkan hak di tanahnya air sendiri. Itu adalah sebahagian daripada petikan sajak panggilanmu yang suci oleh Lidros, ataupun ini Lidros ini merupakan nama pena bagi Rosidobi dan petikan sajak ini ada dalam buku teks sejarah tingkatan 4. Okey, jadi murid-murid telah pun mendengarkan serangkap sajak dari cikgu yang tidak seberapa. Cikgu harap kita dapat mendengar sebenarnya apakah pengajaran yang murid-murid dalam talian peroleh daripada sajak ini. Kita panggillah. Kita mulakan dengan siapa, cikgu? Siapa secara sukarela. Angkat tangan, kawan-kawan. Okey, Syus, silakan Syus. Pada pendapat saya, sajak ini penulis dia menyuruh pada golongan muda untuk berusaha memberikan sumbangan kepada tanah air. Selain itu, penulis juga menyuruh golongan muda untuk mempertahankan tanah air, iaitu Sarawak daripada ancaman luar, serta sedar tentang kepentingan perjuangan bangsa ini supaya negeri Sarawak selalu merdeka. Okey. Itu dah jawapan kita yang minta padu. Jawapan yang daripada pendapat seorang lagi murid. Okey. Mungkin? Silakan siapa nak jawab? Okey, selain daripada Syus. Baik. Syah, silakan Syah. Sajak ini rasanya ditujukan kepada anak-anak muda supaya anak-anak muda bangkit berjuang untuk mempertahankan tanah air tercinta sampai ketirisan darah yang terakhir. Anak muda mestilah bangga dengan bendera negeri Sarawak dan berbangga menjadi anak jati Sarawak. Hebat jawapan anak muda. Dan itu kalau kita kaitkan dengan Sarawak, dan kalau secara umumnya bukan Sarawak tetapi pada hari ini maknanya dengan semangat yang sama kita akan mempertahankan negara kita dari sebarang bentuk ancaman. Okey, jadi cikgu nak bawa satu lagi perkongsian tentang bentuk soalan bagi respon terbuka. Okey, di sini cikgu kongsikan satu bentuk soalan respon terbuka ataupun kita kata soalan kebat yang mana murid mesti memberikan jawapan secara munasabah. Okey, yang pertama yang panjang itu kita panggil sebagai stimulus atau rangsangan. Petikan rangsangan ini sebenarnya memberikan rangsangan kepada murid untuk berfikir apakah sebenarnya jawapan atau gambaran yang boleh diberikan dalam jawapan nanti. Okey, kita lihat soalannya ialah bagaimanakah rakyat memainkan peranan dalam mempertahankan kedaulatan negara yang diwarisi daripada pengorbanan tokoh terdahulu. Bagaimana? Macam soalan ini macam susah, tapi sebenarnya apa yang kita kena buat sebenarnya nak mempertahankan kedaulatan itu adalah cara yang mudah, yang bahasa yang mudah. Apa yang kita kena buat? Peranan kita, apa tugas kita. Jadi di sini bagi 6 markah, yang ini saya letakkan 6 markah, tetapi sebenarnya dalam peperiksaan besar ataupun kalau kita kata di sekolah maupun di peringkat sijil pelajaran Malaysia sekalipun, sebenarnya markah ini kita kena perhatikan berapakah peruntukan markah yang disediakan. Okey, jadi bagi soalan ini saya sediakan untuk 6 markah, maka ini adalah contoh cara untuk menjawab soalan ini ya. Ya, pertama, bagaimana? Okey, kalau kita lihat di sini, pertama ialah dari segi kita mesti mengambil sebahagian daripada soalan sebagai ayat permulaan. Okey, kalau rakyat memainkan peranan dengan cara, sebab bagaimana caralah. Okey, ini adalah isi yang pertama ataupun fakta. Mengukuhkan semangat patriotisme dalam diri. Hal ini demikian kerana ini adalah ayat ataupun huraian yang kita mulakan dengan penanda wacana. Hal ini demikian kerana. Okey, sekiranya murid-murid dapat ingat, ayat ini sebenarnya ialah konsep atau maksud patriotisme yang saya masukkan sebagai jawapan huraian. Hal ini demikian kerana semangat patriotisme merujuk kepada perasaan cinta yang mendalam terhadap negara serta kesanggupan dalam mempertahankannya dari sebarang ancaman. Okey, ayat huraian lanjutan. Oleh itu, jadi ini juga penanda wacana rakyat akan bersama-sama menghargai pengorbanan tokoh yang terdahulu. Kita kena ada ayat contoh. Kita dah ada fakta, kita ada huraian, kita ada ayat huraian lanjutan.
Contohnya kita meraihkan sambutan Hari Kebangsaan dengan rasa bangga. Ya, cikgu. Okey, jadi tidak lengkap. Rasanya kalau biasa saya suka menggalakkan murid-murid untuk membuat kesimpulan atau kita biasa panggil inference. Ya. Jadi kita ada satu ayat inference. Di sini mudah saja kita mulakan ataupun kita gunakan penanda wacana. Kesannya rasa cinta akan negara semakin kuat. Ini sebenarnya baru fakta pertama. Tetapi kalau kita lihat dari segi markah, satu markah, okey, ada dah 3 markah, markah keempat, markah kelima dan Markah 6 ke-6. Itu kalau kita kira itu, tapi dari segi holistiknya maksudnya sudah ada lengkap. Kita ada fakta, huraian, contoh, dan juga inference atau kesimpulan. Okey. Di sini juga saya kongsikan ialah bagi soalan-soalan yang bagaimana juga tadi, selain daripada kita gunakan rasa cinta ataupun patriotisme tadi, sebenarnya cikgu gunakan akronim kempen. Okey, yang mana kempen? Pertama, KE itu ialah kempen kesedaran. Jadi murid-murid mungkin boleh menguraikan cara untuk meningkatkan memelihara kedaulatan ialah dengan mengadakan kempen kesedaran sebagaimana kita ambil contoh, kemudian peranan yang dimainkan oleh media massa, kemudian pendidikan. Jadi menghuraikan mengikut fakta yang murid-murid rasa sesuai ataupun mudah untuk dihurai dengan lengkap. Okey. Jadi sebelum kita tamatkan, cikgu minta kepada murid-murid di atas talian untuk berkongsikan rumusan apa yang mereka pelajari pada hari ini. Kita minta wakil lah. Daripada 4 orang ni, wakil seorang. Okey, silakan. Inilah rumusan pengajaran masyarakat dan negara. Saya ringkaskan. Okey. Dia kata pengajaran kepada masyarakat dan negara. Betul. Apa yang kita belajar sebenarnya pengajaran kepada kita, masyarakat dan negara, supaya kita ini menghargai dan juga kita ini mesti sentiasa memupuk semangat cinta negara dan mempertahankan daripada sebarang bentuk ancaman. Okey, jadi saya membuat rumusan saya sebenarnya kalau kita lihat apa sahaja yang berlaku sebenarnya untuk menjaga kedaulatan negara, memelihara negara adalah tanggungjawab bersama. Tanggungjawab kerajaan, rakyat, generasi muda. Jadi untuk murid-murid mendapatkan latihan lanjutan, murid-murid boleh merujuk kepada sumberku. Okey, merupakan satu talian, satu platform yang digunakan untuk menyampaikan inilah nota-nota berkaitan topik-topik sejarah. Terima kasih kepada Cikgu Yati kita. Cikgu Yati, bagaimana dengan prestasi keseluruhan? Okey, secara Syus, keseluruhan. Zarif, Aisyah dan juga Syah, Cikgu. Ya, Abang Fizi boleh berikan bagi tahu siapakah orang yang mendapat skor tertinggi? Kalau kita tengok sini, skor yang paling tinggi adalah Aisyah dengan 10 markah. Okey, Aisyah. Jadi dalam pembelajaran kita pada hari ini sebenarnya semua adalah juara, tetapi juara dalam kalangan juara untuk hari ini adalah Aisyah. Kita berikan tepukan kepada murid-murid dalam talian dan juga murid-murid yang bersama-sama dengan kita di luar sana. Cikgu ucapkan agar perkongsian kita sebenarnya dapat memberikan manfaat dalam pelajaran kita dan juga kehidupan seharian. Baik, terima kasih kepada Cikgu Nur Hayati binti Muhammad Ghazan, guru sejarah daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Mat Kilau, Kuantan, Pahang. Dan terima kasih kepada Cikgu Jurubahasa kita itu Puan Nur Haslia Hairul Anwar, SK Pendidikan Khas Selangor, Shah Alam Selangor. Terima kasih kepada Syus, Zarif, Aisyah dan juga Syah. Terima kasih kepada semua penonton yang sudi menonton Didik TV KPM. Ingat, apa yang cikgu ajar simpan dalam hati dan bukan simpan dalam peti. Jaga diri baik-baik. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye. Terus menonton Didik TV KPM. Didik TV KPM